A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. Terima kasih Fadil Ustaz, pengurusi majlis kita. Saya hormati Tuan Pengurusi Masjid di jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pahabang orang TTDI semua, alhamdulillah. Allah bagi sihat, bagi kuat. Lagi 6 hari lagi, 6 hari lagi. Kalau ikutkanlah 6 hari lagi masuk Ramadan. Ini satu makhluk yang luar biasa yang Allah cipta, namanya masa, times. Makhluk Allah cipta sesuatu pula untuk kita follow benda itu, kerana makhluk itu juga penentuan masa untuk kita. Itu yang disebut wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kita ada kalender syamsiah, matahari. Kita ada kalender qamariyah, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjun. Allah sebut faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Kami jadikan matahari dan bulan untuk kamu menentukan tempoh waktu. Sampai hari inilah kita guna dua kalender ni, solar, kalender lunar. Allah bagi kepadanya benda ini kekal, dia tak berubah. Masa itulah yang kita tentukan. Kita pun terima pakai kalender Masihi, Januari, Februari, Mac, April. Tapi dalam banyak bab tentang agama, tentang ibadat, kita lihat kepada kalender Qamariyah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang tengok anak bulan, maka berpuasalah dia. Anak bulan apa? Bukan tengok matahari, tengok anak bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak bulan hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Anak bulan ini penentu tempoh waktu untuk melaksanakan haji dan sebagainya. Jadi Allah bagi kat kita ni tuan-tuan makhluk yang bernama masa, yang tak boleh patah balik. Kalau dia bagi time tu saja. Dan kata ulama tafsir, contohnya Qatadah, dia menyebut Allah ni dia ada benda yang dia specialkan, maka kita kena specialkan yang telah dispecialkan. Kalau Allah SWT ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan dalam dunia, malaikat ke manusia? Dalam Quran sebut manusia. Kalau ada malaikat ni, shopping mall tak ada, penjara tak ada, hospital balai polis tak ada. Tapi Allah cipta manusia yang ada akal, yang ada nafsu, yang ada iman, yang boleh buat pilihan. Dan disebut manusia makhluk paling baik, paling sempurna ciptaan. Dari sudut ketaatan, malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak buat dosa langsung, tapi boleh kat kita lagi makhluk yang paling sempurna. Dalam banyak-banyak makhluk Allah muliakan orang tertentu. Nabi-nabi, al-anbiya. Dalam nabi-nabi pula ada darjat dan ranking-ranking. Nabi-nabi pun ada ranking, tuan-tuan. Ada kedudukan dia. Sampai ulama bincang, Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, siapa lagi tinggi kedudukannya? Nabi Musa nama paling banyak disebut dalam Quran. Dari sudut akidah, la yufarriqu baina ahadin minhum. Dari sudut akidah, kita tak pertikai semua nabi-nabi, Isa, Yunus, Ilyas, Yaqub, akidah sama. Tapi
tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada nabi-nabi yang ada ranking lebih tinggi sikit daripada nabi-nabi yang ni. Dia ada beza. Muliakanlah yang mana Allah muliakan, tanpa kita perlekehkan nabi yang lain. Tapi ada nabi yang tinggi darjat, kita kena sebutlah. Faddaltu 'alal anbiya, kata Nabi, aku ni dilebihkan atas nabi-nabi yang lain. Oh, ada special dia. Ada orang special. Orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, ada beza tak? Ada beza. Siapa yang sebut? Allah yang sebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang, tuan-tuan, dia memang Allah bagi dekat dia kebijaksanaan. Kita pun bagi scholarship, kita pun bagi zakat, gilah mengaji, buatlah PhD. Contoh, orang bagi duit. Sebab memang disebut yu'til hikmata man yasha. Ada orang yang Allah bagi cerdik pandai itu untuk dia. Ada orang mungkin pandai ikut tempat lain, tapi bukan ikut bidang ini, Allah bagi. Allah kata tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tak sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama tak orang yang tahu dengan tak tahu? Tak sama. Muliakanlah orang yang telah dimuliakan. Dalam setahun. Tak ada dalam Zabur, tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil disebut dengan clear bilangan bulan dalam setahun. Zaman-zaman dulu kalender ni, tuan-tuan, masih rapuh. Ada yang tetap 10 bulan setahun, ada yang pakai 12 bulan setahun. Tiba-tiba Quran sebut inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan, disebut 12. Ini kalau kita mengaji tafsir, tuan-tuan dulu saya teringat, kalau masjid ni saya takkan lupa, saya mengaji UM dulu, takkan lupa almarhum, orang yang banyak berjasa, Prof Abdul Hayy. Kalau mengaji tafsir, kita akan tak lepas daripada nama-nama inilah dekat Malaysia. Dulu kita duk mengaji student UM dulu, teringat dia. Tafsir ni dia menyebut ada number-number yang disebut dalam Quran. Number tu ada yang exactly, ada yang dia bukan exactly, dia hanya secara rawak saja. Ada number yang bila dia sebut dia tak boleh berubah. Ada mufassar, ada muqayyad, ada yang macam-macam definisi ayat terhadap number. Number dalam Quran. Tuan-tuan kalau cek, ada ulama menyebut daripada nombor 1 sampai nombor 20. 1, 2, 11, 12, 13 disebut dalam Quran. Ini spesialnya Quran, dia number tu disebut. Walaupun zaman orang Arab itu pernah disebut, zaman Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ini pernah disebut satu istilah untuk mereka, wawu ats-tsamaniyah. Ada satu istilah. Orang Arab Jahiliyah. Bila Quran mai, dia datang, orang Arab kagum dengan Quran sebab dia banyak sebut number 1000. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Thalathata quru, 3 kali suci. Arba'ata ashhurin wa 'ashara, wanita yang berkabung 4 bulan 10 hari. Bila datang number-number ni, orang Arab dia kagum sebab istilah wawu tsamaniyah ini ada pada Arab Jahiliyah. Apa dia wawu tsamaniyah? Waw yang ke-8. Dia satu istilah. Apa maksud dia? Ada zaman dulu, kalau dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bila masuk 8, dia akan sebut 8 dan ke atas. Malah nak kira. Nah, ni Arab dulu. Dia punya jahil tu sampai tahap malah nak kira. 8 dan ke atas. Sebab itu bila Quran datang number-number ni, dia jadi takjub, dia kagum. Quran sebut setahun 12 bulan. Dalam kaedah tafsir, kalau 12 dia tak boleh berubah. Dia kena fix, tetap 12. Ada number yang boleh berubah, 40 contohnya, 40. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga kamu sampai umur 40. Dia tak semestinya exactly 40. Istilah bahasa Arab. Atau jiran 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, dia tak semestinya. Dia sederhana banyak.
Wa wa'adana Musa 40 lailah. Nabi Musa berkhulwah. Kita pergi semenanjung Sinai, dekat Bukit Tur Sina, wa tin wa zaitun wa tur sinin. Bukit Tur Sina, Mesir. Kita naik lebih kurang 2000 kaki lebih. Naik Bukit Tur Sina. Nabi Musa duduk 40 malam. Tak semestinya 40 exactly. Boleh lebih kurang 38, 39, 40, 41. Itu tafsir. 70. Tak semestinya 70 exactly. Itu yang hadis-hadis Nabi kalau sebut 70 tu tak semestinya. Dia menggambarkan banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Sedekah dapat 7 tangkai, 7. Apa lagi 7? Nabi sebut masuk syurga, kan? Akan masuk syurga dia sebanyak 70 orang kaum mukminin akan masuk syurga. 70,000. Kalau kita faham exactly tuan-tuan hadis akhir zaman ini, akhir zaman 70,000 orang akan masuk syurga. Kalau kita faham secara literal, tak tengok kepada syarah, kita kata sikitlah 70,000. Sikitlah. Macam mana kita nak tafsirkan? Kullus sahabah udul. Setiap sahabat itu adil. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada berapa ramai? Sahabat Nabi ada 100,000 lebih, kata Imam Abu Zur'ah. Habis itu kalau 100 lebih yang masuk syurga 70,000 orang. Macam mana? Jadi kita kena faham maksudnya ramai. Ramai juga insya-Allah. Kita doa kita sebahagian daripada itu. Jadi bila Quran menyebut 12 bulan, dia tak boleh berubah dah. 12. Minha arba'atun hurum. 4 bulan di kalangan bulan itu adalah bulan-bulan yang haram, bulan yang mulia. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan satu lagi bulan 7. Thalatha mutawalian. 3 bulan yang bergandingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan 1 bulan Rajab. 4 bulan ni bulan yang special orang Arab anggap. Bulan Ramadan tuan-tuan, dia asalnya dia macam biasa saja. Walaupun Nabi-Nabi dulu pun dapat Zabur, dapat Taurat dalam bulan Ramadan. Tapi ketinggian bulan Ramadan tak diangkat melainkan setelah apa? Setelah turunnya Al-Quran. Subhanallah. Ini kita nak cerita hari ini ni, nak cerita taqwa, nak kaitkan dengan bulan yang paling mulia. Macam saya sebut pada awal tadi, kata ulama tafsir, Qatadah muliakan apa yang dia muliakan. Appreciate. Al-Quran mengangkat darjat. Apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran akan diangkat darjat. Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana darjat Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad. Jibril alaihi salam, malaikat yang paling mulia, kerana dia menyampaikan wahyu. Bumi yang paling mulia atas muka bumi ini. Ada bumi-bumi yang Allah sayang, bumi yang Allah sebut, semua bumi Allah sayang, bumi yang Allah muliakan. Barakna haulah, berkat sekelilingnya Al-Quds. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Mekah, bumi yang paling berkat. Sebab turunnya Al-Quran. Apa saja yang kaitan dengan Quran, angkat darjat. Orang mati syahid. Kalau mati syahid ramai-ramai. Kita kalau meninggal ramai-ramai tuan-tuan. Nak ke bumi itu, ada fiqh nak menurunkan jenazah. Dulu di Takbai kan, meninggal 70 orang lebih. Tok guru pondok pun fikir macam mana nak turunkan jenazah. Sebab benar berlaku zaman Nabi, nak menurunkan jenazah dipilih siapa yang paling baik itu diturunkan terlebih dahulu. Tak kiralah satu lahat ataupun kongsi lahat yang besar, nak bawa turun tu siapa nak turun dulu? Ni semua mati syahid ni. Hisham bin Amir dalam Sahih Muslim, dia tanya, ya Rasulullah, siapa nak turun dulu ya Rasulullah? Ijtihad sahabat, orang yang turun terlebih awal, orang yang paling mulia. Ini semua mati syahid, 70 orang. Falya'unna aktsaruhum Qur'ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutamakan orang yang paling banyak bersama Al-Quran. Termasuklah Al-Hafiz Al-Quran. Paling banyak bersama dengan Quran, hafaznya. Turun dulu. Ini dunia lagi Allah muliakan. Jadi Ramadan diangkat darjatnya kerana
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Ramadan naik upgrade satu bulan yang paling mulia. Dan kita nak masuk lagi 6 hari tuan-tuan dan saya dan tuan-tuan, kita nak capai sesuatu yang kita maksudkan dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang orang yang berjaya. Berjaya ni kita kena tengok berjaya daripada sudut apa. Kalau kita nak tafsirkan berjaya, ramai orang punya definisi berjaya. Ada orang anggap berjaya, you dapat doctorate, berjaya. You dapat pangkat yang tinggi, berjaya. You kaya, you berjaya. Apa maksud berjaya? Semua itu berjaya bagi kita. Dapat pangkat, kedudukan yang tinggi, alhamdulillah, kejayaan. Semua orang teringinkan benda itu. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, berjaya. Semua orang hajatkan, alhamdulillah, syukur Allah bagi. Sihat ditafsirkan berjaya, alhamdulillah. Ada orang dia ada duit ringgit, dia tengok orang lain dengan family bahagia, dia kata itulah kejayaan yang paling bahagia. Itu tafsiran orang. Tapi dalam Quran sebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang paling berjaya? Orang yang dapat masuk syurga Allah, lari jauh daripada neraka Allah, itulah berjaya. Itu tafsiran yang paling clear. Jadi kaya ke, pangkat ke, famous ke, orang puji ke, orang angkat darjat ke, tak masuk syurga, tak berjaya. Tak masuk syurga, tak berjaya. Dia matlamat kena betul, tafsiran kena betul. Jadi insya-Allah kita nak bagi betul ni ayat ni, tanpa saya sebut tajuk ustaz malam ni, takwa yang dicari tu. Sebab ayat yang tentang puasa yang kita nak sebut ni semua orang dah hafal dah. Ayat yang masyhur semua orang selalu dengar. Ayat yang menyebut tentang ya ayyuhalladzina amanu, 183 surah Al-Baqarah ni semua tok khatib akan baca minggu depan. Minggu depan confirm baca. Ayat yang biasa, sebab puasa ni ayat sehelai saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka 183 sampai 187. Adalah ayat-ayat lain berkaitan puasa tapi tak spesifik. Inni nadartu lirrahmani sauma, wanita, cerita tentang Maryam, puasa tutup mulut, tak bercakap dengan orang. Dia bukan siyam, dia sauma, saum. Definisi dalam bahasa dalam Quran ni berbeza. Maksudnya dia puasa cakap. Tak payah nak explain dekat orang tentang anak dalam kandungan. Nanti dia lahir, budak kecil itu akan explain. Ini special, puasa tak cakap. Adalah ayat-ayat dalam surah lain. Ustaz hafiz Quran, ustaz mesti ingat. Syahraini mutatabi'ain, tentang kafarah orang yang bersama dengan pasangan suami dan isteri pada pagi puasa. Ganti 2 bulan berturut-turut. Tapi ayat tu tak banyak cerita tentang puasa. Ayat puasa selai sahaja. 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Yang mana awal-awal disebut, wahai orang beriman, ada satu bukti yang menunjukkan bahawa orang dulu mampu. Ada proof, ada bukti, dia orang dah pernah melakukan amalan puasa itu. Diwajibkan bagi mereka, diwajibkan bagi kamu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa dia punya maksud terakhir? La'allakum tattaqun. 30 hari keluar menjadi orang yang bertakwa. Itu yang tuan-tuan kita buat program malam ni. Saya ingat tiap malam ada kuliah, no? Kita buat program, kita nak sambut Ramadan bukan main-main. Kalau tuan-tuan buka surah Taubah, kenapa tidak ada bismillah? Sebab surah Taubah bukan cerita bab taubat, dia banyak cerita bab perang. Tuan-tuan tengok macam mana orang berhadapan dengan situasi yang getir. Tuan-tuan dapat duit, tiba-tiba nak buat bisnes besar, projek besar. Tuan-tuan nak ambil XPM, apa perancangan nak ambil SPM besar dalam hidup. Tuan-tuan nak perang, ada ayat Quran menyebut walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Cerita orang nak berperang, perang ni dia ada fiqh dia. Perang ada fiqh dia tuan-tuan. Dia tak boleh perang ikut suka. Tak boleh. Jihad ada fiqh dia. Kalau tak ada panduan habis. Apa hukum kalau tentera datang, orang menyerang daripada sempadan Thailand, kita duduk TTDI, kita wajib pergi pertahan ataupun tidak? Ataupun tentera saja jaga sempadan? Apa hukum kalau tentera musuh masuk TTDI, kita yang lelaki, orang perempuan dengan wanita dengan orang tua-tua dalam rumah kita, kita wajib keluar pertahan ataupun tidak? Ini semua fiqh. Fiqh perang.
Dia ada jihad talab, jihad daf'u. Jihad yang kita kena keluar dan ada jihad yang kita pertahankan tempat. Sebab itu bab perang ni dia bab yang panjang juga ulama bincang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kamu semua diwajibkan berperang, bukan seronok perang. Diwajibkan perang walaupun kamu membencinya. Dalam situasi mana? Dalam situasi yang kita tak mau perang, banyak ayat Quran tak suka perang. Kita pun tak suka, hadis Nabi pun Nabi suruh elak perang. Nabi suruh islah. Mana yang bergaduh tu tolong ikat-ikatkan balik. Mana ada genjatan senjata, ada ayat Quran genjatan senjata. Nabi suruh ikat perjanjian banyak. Tapi dalam sesuatu bab tuan-tuan, apabila disebut kalau berlaku kita tak suka, tak mau, kadang-kadang benda tu tak dapat dielakkan, ada fiqh dia. Jadi bila kita baca ayat tu teliti jumpa, siapa yang nak berangkat berperang, siapa nak pergi berangkat perang tetapi dia tidak melakukan persiapan, ayat yang lain tafsirkan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Allah kata apa? Kami benci orang yang pergi berperang tapi tak buat preparation. Ulama menyebut orang yang masuk Ramadan, orang semua pakat duk buat persiapan Ramadan, kita tak rasa apa-apa Ramadan. Orang semua duk buat preparation Ramadan, kita tak rasa apa-apa. Sebab itu bila kita tengok ni seminggu ni, lagi 6 hari, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Ulama-ulama salaf dulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan preparation untuk masuk Ramadan, 6 bulan. Itu disebut oleh Yahya bin Kathir, Ibnu Rajab Hambali, disebut dalam Lataif Ma'arif. Cerita tentang Allahumma sallimni li Ramadan, ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa-doa. Ini ustaz boleh share lah dalam grup WhatsApp Masjid TTDI ni. Ini doa yang masyhur. Saya nak kupas pun isu tentang doa yang didoakan oleh orang-orang dulu. Ya Allah, masukkanlah kami dalam bulan Ramadan. Masukkanlah kami dalam bulan Ramadan. Sempatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Dan bagi Ramadan juga menyambut kami dengan kami dapat masuk ke dalamnya. Dan jadikanlah Ramadan ini bulan yang kami dapat kemakbulan amalan kami. Tuan-tuan, tak semua orang ada rezeki. Tak semua orang ada rezeki. Semalam saya kuliah dekat Surau Seremban. Saya takkan lupa lah surau tu. Sebab surau tu banyak kali dah sebelum Ramadan ceramah. Dia surau yang mana dulu apa almarhum Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz, surau tu surau terakhir dia kuliah. Dia steady. Tuan-tuan lebih kenal Datuk Abu Hasan Din. Steady, strong, cakap tegas. Dengan kita pun dia marah. Dia selamba. Ashraf yang tak boleh macam ni. Ashraf dia di situ style. Tapi orang baik. Sihat malam hari. Di surau yang sama ceramah ustaz. Balik Batu Muda Gombak besok pagi lepas subuh. Allah ambil nyawanya. Beberapa hari sebelum Ramadan. Tajuk ceramah malam tu, andai ini Ramadan terakhir buatku. Dia pun tak tahu tuan-tuan, rezekinya tak sampai ke Ramadan. Hari ni dapat berita. Saya ingat Tok Guru juga mengajar masjid ni dulu. Dulu mengajar UM. Tuan Guru Haji Saleh Ahmad. Ingat tak tuan-tuan? Hari ni kan? Kan? Dia UM lah. UM. Ngajak dulu. Abang ke adik kepada Hasan. Adik kot kepada Mufti Penang. Dululah Datuk Hasan Ahmad. Dan abang Menteri Agama kita lah, Idris Ahmad. Tuan Guru Haji Saleh Ahmad dulu. Saya ingat dia pernah mengajak sini dulu. Orang lama mungkin kena ikut. Pernah mengajar sini loh. Dr. Saleh Ahmad. Pernah yang hari ni dapat WhatsApp. Berapa hari sebelum Ramadan? Ini hadis masyhur. Cerita tentang Talhah bin Ubaidillah. Talhah mimpi, ya Rasulullah, aku mimpi aku nampak 2 orang mati syahid. Dia cakap, aku mimpi 2 orang mati syahid. Satu mati syahid tahun ini, satu mati syahid tahun satu lagi. Tiba-tiba Allah angkat darjat orang yang mati syahid tahun satu lagi. Kenapa tak angkat darjat? Dua-dua masuk syurga, tapi yang ni lagi tinggi.
yang terlewat mati ni tahun kemudian. Kenapa yang tahun kemudian mati lebih baik? Maka Nabi pun menjawab, tidakkah engkau melihat dia mendapat Ramadan, sempat satu Ramadan. Dia sempat berdoa, dia sempat qiyam, dia sempat doa. Bila dia sempat, itu rezeki, tuan-tuan. Tak semua orang sempat. Tiba-tiba nak masuk Ramadan, kita buat lebih kurang. Sebab benda ini benda yang melibatkan ada doa Nabi yang masyhur naik atas tangga mimbar. Doa Nabi yang masyhur naik atas tangga mimbar kan. Waktu Nabi naik atas tangga mimbar, Nabi kata amin, amin. Thumma irtaqad darajata thaniyah, naik anak tangga kedua Nabi ulang balik, Nabi kata amin. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kata amin? Nabi cakap, aku aminkan doa Jibril alaihissalam. Jibril doa ada 3 doa. Tiga doa tu aku aminkan. Apakah doa itu? Apakah doa itu? Doa yang pertama, siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad. Orang dah sebut Muhammad, dia tak keluar perkataan sallallahu alaihi Muhammad. Simple dia. Selawat ni tuan-tuan ada 4 wording yang paling minima. Sallallahu ala Muhammad. Cukup. Paling minima. Tuan-tuan nak tambah sallallahu alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina, silakan. Tapi takkan 4 minima ni pun tak boleh nak sebut. Orang dah sebut, tiba-tiba tak berselawat. Kecelakaanlah untuk dia, kata Jibril, dan Nabi kata amin. Nombor 2, man adraka abawai au kilahuma. Sebahagian riwayat menyebut au kibarahuma. Siapa yang dapat mak ayah yang tua, yang uzur, ataupun salah seorang daripadanya. Ni ustaz kita yang baca doa, baca hadis ni yang muda-muda kena risau. Kita duduk kat, saya orang Tanjung, orang Penang. Duduk Bangi. Mak duduk Penang. Yang jaga mak adik perempuan, kakak. Malu ni pada adik ipar, kakak abang ipar ni, yang lelaki ni malulah, kita anak jantan kan. Tapi dah kita duduk kat sini, buatlah rumah macam mana pun kat sini, panggil mak mai, dia tak mau mai. Betul? Panggil lah macam mana, pujuk lah, dia mai seminggu 2, dia nak balik. Walaupun tak ada ayam dah itik, dia nak balik juga. Kita rasa takut sebab hadis ini menyebut siapa yang dapat mak ayah yang tua yang uzur. Sebab mak ini dia ada 2 kategori. Satu yang waktu dia sihat, mak dengan ayah lah. Satu waktu dia tua. Tu yang surah Ahqaf ayat 15 sebut tu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Bila kamu sampai umur 40, kamu kena minta doa ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan. Minta dekat Allah umur 40, bila dah sampai umur 40 tolong minta. Yang pertama syukur. Kenapa? Waktu muda kita doa murah rezeki, tak stable, kerja kontrak, rumah pun mungkin tak ada lagi. Tapi biasanya dah masuk umur 40 stable lah kebiasaannya. Lupa nak minta syukur. Mintalah syukur. Syukur. Itu yang kita dah baca tu, imam baca Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bagilah aku rasa syukur. Doa nombor 2, minta umur 40 buat amal soleh. Ibnu Abbas menyebut siapa umur 40, begitulah saat dia mati. Macam mana perangai dia umur 40, begitulah sampai dia tua. Sebab dah jadi tabiat, melekat dengan badan. Duk ulang alik mai masjid, insya-Allah begitulah sampai dia mati, ulang alik mai masjid, insya-Allah. Insya-Allah. Takut-takut duk buat maksiat lagi, hujung-hujung usia, takut melekat sampai mati duk buat maksiat. Sebab dia jadi tabiat. Ini pesanan, doa, kena doa. Yang ketiga apa dia? Doa. Minta buat baik pada mak ayah. Itu yang ulama bincang, kenapa umur 40 kena doa untuk khidmat pada mak ayah. Kenapa? Sebab waktu muda kita kena buat baik, wabil walidaini ihsana. Tapi kenapa umur 40 kita kena minta lebih? Sebab ketika kita umur 40, mak ayah kita kemungkinan 60, 70, 80. Itu Quran. Jadi doa.
Ini doa Jibril. Nabi kata amin. Siapa dapat mak ayah yang tua yang uzur, tetapi dia tidak boleh masuk syurga Allah, celakalah untuknya. Nabi kata amin. Walaupun dalam hadis menyebut bu'dan. Dia kata bu'dan. Ataupun raghima. Raghima ni macam tersembam. Tersembam ni macam tak ada lak lah orang kata. Tersembam. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, gout apa tak ada, tiba-tiba pasal apa? Jatuh tandas. Allah. Dia macam kalau muda-muda tak apa tuan-tuan, dia jatuh kat tandas. Tapi kalau dah berusia, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, tulang pun Quran sebut tulang dah makin lembut balik, dia jatuh macam pokok reput jatuh. Jatuh tu kena pilah X-ray. Tersembam bermaksud betapa ruginya orang yang dapat mak ayah yang tua yang uzur tapi tak masuk syurga Allah. Maksudnya Allah nak bagi syurga untuk anak. Itu satu. Kenapa engkau tak ambil peluang? Nombor 3, yang ni yang kita sebut. Man adraka Ramadan. Siapa yang sempat masuk bulan Ramadan. Allah bagi masuk bulan Ramadan. Allah sempatkan dia masuk dalam bulan Ramadan. Kemudian dia keluar daripada Ramadan. Dia tidak mendapat keampunan daripada Allah. Maka celakalah orang tersebut. Nabi kata amin. Nabi ni tuan-tuan, dia jarang mengaminkan celaka untuk orang. Bukan golongan tal'an, la'anun. Bukan orang yang melaknat orang. Nabi bukan begitu. Tapi ini adalah pesanan dan peringatan. Tuan-tuan baca hadis Nabi. Sebelum saya nak cerita Ustaz, Ramadan punya hadis ni banyak. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Nanti ialah ustaz-ustaz lain akan ceramah sepanjang Ramadan. Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, syaitan terbelenggu. Apa lagi? Hadis Nabi, asyamu junnah, siam itu adalah perisai. Hadis Nabi tentang ada syurga khas untuk bulan Ramadan. Untuk orang yang berpuasa, namanya yuqalu ar-rayyan, syurga yang bernama ar-rayyan. Ini hadis. Mungkin ustaz-ustaz lain akan kupas. Apa lagi hadis Nabi? Hadis Nabi, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada haruman kasturi, kata Nabi SAW. Bukan di dunia lah, di hari akhirat. Lebih wangi mulut orang yang berpuasa. Lebih Nabi cintai, lebih Allah cintai mulut orang berpuasa, haruman kasturi. Itu hadis-hadisnya. Tapi tuan-tuan, dalam banyak-banyak hadis duk kumpul ni, ada satu wording selain daripada taqwa. Selain daripada taqwa, la'allakum tattaqun, ada satu wording lagi. Mau hadis tentang siam, puasa, mau hadis tentang qiyam, bangun berdiri malam, hadis tentang doa. Dekat belakang hadis kebanyakan amalan-amalan bulan puasa disebut apa? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berdiri malam dengan iman dan ihtisab, Allah ampun dosa-dosanya yang dulu-dulu. Allah ampun dosanya muda-muda dulu. Allah ampun dosanya yang lepas-lepas. Allah sedang ampun. Man sama, hadis yang lain. Man sama, siapa puasa pada hari, pada siang hari, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun juga dosa. Selain daripada takwa, tema besar Ramadan adalah Allah nak ampun dosa kita. Dan saya dan tuan-tuan lah, sama kita. Itu yang kita nak buat betul-betul. Kita tak nak jadi orang yang masuk tapi tak dapat apa. Kita tak nak. Sebab tu preparation. Macam ayat Quran tentang takwa. Takwa, apa takwa? Nak cakap tentang takwa. Takwa ni bukan benda kecil. Bukan benda kecil. Wording takwa ini menggambarkan orang yang paling Allah suka, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kita, orang yang bertakwa. Perkataan takwa bukan kecil. Bukan kecil. Kelebihan takwa banyak. Takwa, Allah bagi masalah, Allah hilangkan masalah kita. Allah bagi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah buka. Kita ada masalah tuan-tuan. Tak ada orang dalam dunia tak ada masalah. Yaj'al lahu makhraja. Allah bagi rezeki. Dengan takwa, Allah bagi rezeki tanpa diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan saya sebut. Ni wording-wording takwa dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah dan cakaplah perkara kebenaran. Dengan takwa, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Tuan-tuan jangan main dengan perkataan takwa. Masjid takwa titik air ni.
Apa perkataan takwa? Siapa takwa? Allah perelokkan ibadatnya. Dalam Quran sebut. Wa yaghfir lakum. Jangan main-main dengan takwa. Dengan takwa. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Aku ampunkan dosa kamu. Takwa. Takwa. Ini kalau kita bincang perkataan takwa lah. Apa lagi ayat Quran? Ayat paling panjang dalam Quran, ayat berkenaan dengan dain. Kontrak, ayat hutang. Kan? Ayat surah Baqarah 282. Kan? Kita baca ayat Quran panjang. Kan? Orang sebut ayat hutang, saya sebut ayat kontrak. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan, kalau kamu takut, kamu tak reti nak menguruskan kewangan kamu kena ada apa? Kalau boleh ada orang yang cerdik, macam kita guna lawyer untuk tengok transaction. Fastashidu syahidaini min rijalikum. Boleh berlakunya penipuan, sebab itu kena ada 2 orang saksi. Ayat tu panjang. Sebab dalam dunia tuan-tuan, kita tengok realiti, inilah banyak punca bergaduh. Kontrak. Tulis faktubu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Cerita tentang kalau anak OKU, tentang orang yang akalnya safih, orang tak cerdik macam mana nak uruskan kewangan. Panjang. Sampailah diceritakan ada manipulasi dalam kita buat kontrak. Tiba-tiba kesimpulan bagi ayat yang panjang, tuan-tuan buka 282, ayat paling panjang. Kesimpulan bawah sekali. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah, kami akan bagi pengajaran untuk kamu. Kebijaksanaan dalam menguruskan kita punya kontrak, Allah akan bagi kepada orang yang bertakwa. Ini cantik, takwa. Tu wording takwa. Takwa ni apa dia? Takwa. Takwa ni tak ada benda lain. Banyak tafsiran. Ada yang menyebut buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tapi saya suka bila Umar tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, kalau nama Ubay bin Ka'ab ni orang Quran. Dia imam tarawih. Umar ni dia lantik imam tarawih. Dia boleh jadi imam. Tapi bila bulan Ramadan dia lantik Ubay, Tamim Ad-Dari, Sulaiman bin Abi Hathmah. Dia lantik imam. Imam yang bagus bacaan lah. Seronok kita nak dengar. Dia lantik Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dia pernah tanya, hadis masyhur, Ubay, apa maksud takwa? Ubay bagi analogi, bagi perumpamaan. Dia kata, ya Umar, pernahkah engkau berjalan di depan engkau banyak duri-duri? Maka Umar pun cakap, ya, aku pernah jalan. Apa yang engkau buat bila duri banyak? Aku akan berhati-hati berjalan. Itulah takwa. Apa saja dia buat, dia akan rujuk. Benda ini boleh ataupun tak boleh. Benda ni Tuhan setuju ataupun Tuhan tak setuju. Benda ni Allah suka ataupun Allah tak suka. Everything yang dia buat, semua benda itu ada kaitan dengan Allah SWT. Itu takwa. Takwa. Itulah nak dapat dalam bulan Ramadan. Tuan tak tahulah bulan apa lagi lah yang nak ubah kita dalam takwa. Okay, apa dah? Okey, satu ni. InsyaAllah tuan-tuan. Ustaz, kita habis kat sini kah? Oh, 5 minit. InsyaAllah. Ya, ya. Mana? Apa? Apa ni? Apa ni? Sana.
InsyaAllah tuan-tuan. Okey. Ustaz, okey lah. Kita cukup sekat ni. Cuma berapa minit Ustaz? Oh 5 minit. Agak habis dah. Saya boleh. Tak apalah, kita masuk sikit ya tuan-tuan. Buat preparation lagi beberapa hari ni. Ada benda-benda penting yang kalau saya boleh sampaikan, saya cuba share. Yang pertama, nak masuk Ramadan. Ramadan paling kurang dalam rumah, setiap rumah. Kita dah 2 tahun tak boleh i'tikaf. 2 tahun dah. Wa antum aakifuna fil masajid. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf hanya di masjid jami'. I'tikaf hanya di masjid jami'. Tak boleh i'tikaf di rumah. Tapi dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, sebahagiannya mengharuskan di rumah. Tapi bukan dekat depan televisyen. Bukan i'tikaf atas katil. Bukan. I'tikaf di musalla dalam rumah. Maksudnya, saya tak suruh tuan-tuan yang lelaki ni pakat ambil pandangan ini secara terbuka. Sebab 2 tahun sudah yang tak boleh ni, ramai ulama sarankan daripada tak boleh buat langsung, buat di rumah. Tapi tahun ni dah boleh buat, kita buatlah di masjid. Cumanya janganlah buang musalla dalam rumah, kekalkan di situ. Mihrab kena ada lah tuan-tuan, susah. Kena ada lah mihrab. Nabi Muhammad dia ada kelebihan berbanding nabi lain. Salah satu, Nabi Muhammad seluruh atas muka bumi ini boleh solat masjid. Kita dekat airport, kita melancong ke mana-mana, tak ada surau Allahu Akbar, bersih, boleh solat. Kan? Tapi Nabi-Nabi dulu dia tak boleh, dia kena spesifikkan tempat solat dia. Sebab itu Nabi-Nabi dulu dia sangat mementingkan tempat sujud. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam, cari tempat sujud yang betul. Usjudu qanitin, taat, bangun berdiri. Dia ada tempat khas. Nabi Zakaria alaihissalam di mana? Mihrab. Istilah orang dulu mihrab. Bukan yang ni Ini mihrab juga. Ini mimbar, tempat tu imam mihrab. Mihrab ini tempat khas untuk ibadat. Kita ada tempat televisyen, nak tengok TV, kita ada katil, kita ada dapur. Semua ada pengkhususan masing-masing. Tapi sayang, dalam rumah kita kalau tidak ada ruang khas antara kita dengan Allah, bagi ada. Sebab itu tempat yang memberikan semangat untuk kita berdoa dan beribadat. Ada tu baru kita semangat. Siapa sebut? Antaranya boleh tengok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria 80 tahun dalam keadaan qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Rambut beruban, tulang reput. Tapi kat 80 tahun aku takkan penat doa untuk minta anak. Minta anak. Allah tak bagi rezeki anak. Tapi kalau kita baca balik, kalau kita nak takwilkan daripada ayat-ayat Quran, hunalika da'a Zakaria fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia berdoa dan solat dalam mihrab, malaikat datang. Wahai Nabi Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami bagi anak kepada engkau, anak bernama Yahya. Salah satu yang nampak pada kita, kalau ada tempat khas, tempat solat khas dalam rumah, insya-Allah dia bagi semangat tuan-tuan. Dia tidak memenatkan kita, bukan penat-penat, tapi motivasi. Kalau kita nak buat ibadat betul-betul, kena ada. Kalau kat rumah tu tak ada tu, rugilah. Kena ada. Itu satu. Nombor 2, apa lagi? Yang diingat kita lagi berapa hari lagi. Benda yang penting, benda berkaitan dengan bangun sahur. Sahur ni Al-Quran 2-3 ayat. Wabil asharihum yastaghfirun. Apa lagi? Wal mustaghfirina bil ashar. Banyak sebut waktu sahur. Waktu apa? Istighfar. Jadi dalam keadaan hari ni, besok, contohlah besok, tak bangun makan sahur, tapi bangunlah waktu sahur. Ada training awal-awal ni. Bangunlah waktu sahur, walaupun tak makan sahur. Tapi bulan Ramadan kena makanlah. Fa inna fis sahur barakah. Nak puasa makanlah. Tapi kalau kita nak bangun besok tak puasa, bangun, jangan lupa untuk istighfar. 2-3 ayat dalam Quran dia mention bangun sahur dan istighfar. Ini waktu yang besar untuk kita ikut. Jadi apa lagi pesanan? 5 minit kita 3 minit nak habis. Apa lagi? Tonton semayang, bangun, penat berdiri. Semayang sunat tak apa, nak duduk pun tak apa. Berdiri lebih afdal.
Tapi kalau tak larat, saja dah tak larat dah nak duduk, boleh sembahyang sunat. Sembahyang fardu dia wajib berdiri melainkan keuzuran. Uzur, okeylah, boleh duduk. Sembahyang sunat, tak uzur boleh duduk tak? Boleh juga, boleh. Cuma afdal berdiri. Tapi satu je. Satu je. Bila kita berdiri tuan-tuan dalam keadaan Ramadan, kita berdiri, kita ingatlah berdiri yang sekejap ini, tak lama, lebih kurang kat sejam lebih kalau kita tarawih pun. Yang sekejap ini dia sangat besar di sisi Allah SWT. Yang tu yang bila tu imam baca kadang kita penat. Bukan senang, penat berdiri kerana Allah. Tak ada bulan lain lah. Tak ada lah bulan lain melainkan Ramadan lah kita penat berdiri. Penat berdiri. Habis tu puas. Kalau kita baca cerita tentang orang berdiri di padang mahsyar, yaqulu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ketika kita komplain kat Tuhan, apa ni, kenapa kami dibangkitkan? Bukan kita komplain marah, kita tak sedar, kita ingat dah tidur 40 tahun, tiba-tiba kena bangkit. Padang mahsyar, padang warna putih, bangun-bangun. Man ba'athana min marqadina, siapa kejutkan aku? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah. Baru kita sedar. Tengah jalan tu berdiri. Berdiri tu berapa lama? Ulama tafsir ada sebut 40 tahun. Ada yang sebut paling lama 50,000 tahun. Berdiri tanpa sebab. Suruh solat tidak, suruh puasa tidak, suruh zakat tidak, berdiri sahaja. Yang tu yang Nabi sebut tu, ada orang yang la zilla illa zillu, orang VVIP, ada orang yang nanah sampai buku lali, ada orang begini-begini kan. Nabi sebut. Last sekali kalau kita nak faham, kata Ibn Abbas, ada orang yang mengadu kepada Tuhan, kenapa lama sangat berdiri? Lamanya berdiri ni. Sampai dia minta masuk neraka. Tak apalah masuk neraka. Dia tak tengok lagi neraka, tapi sakitnya berdiri. Dan kata Ibn Abbas, ada orang yang tanya, kenapa sekejap sangat berdiri? Dia tanya, kenapa sekejap sangat berdiri? Orang lain semua rasa lama, 50,000 tahun. Dia rasa sekejap. Ditanya kepada fulan, wahai fulan, berapa lama tempoh engkau rasa engkau berdiri? Berapa lama? Nak estimate berapa lama tu? Dia bagi tahu apa? Aku rasa kadar berdiri di padang mahsyar hanya dengan kadar raka'atain, 2 rakaat solat. Maksudnya wa tahsabuna hayyinan walakin 'indallahi 'azim. Di sisi kita mungkin ba'diyah, mungkin qabliyah, di sisi kita tu kecil, di sisi Allah ianya besar. InsyaAllah lah Ramadan ni tuan-tuan kita buat tarawih. Kalau boleh tu ikut imam sampai habis lah. Walaupun tuan-tuan nak balik buat qiyamul lail, ikut imam sampai habis. Sebab dapat pahala solat 1 malam penuh. Kalau kita ikut imam sini buat berapa? 20. Kalau boleh ikut imam sampai habis, ikut imam sampai habis. Ikut lebih afdal. Dapat pahala solat 1 malam. Seluruhnya 1 malam. Kalau imam buat 8 lah. 8 contoh. 11. Dia 8, kita kalau boleh tu ikutlah sampai witir. Walaupun kita nak balik buat qiyamul lail di rumah. Contohlah. Kalau balik buat, kita kata saya tak apalah, takat 20 je. Lagi 3 ni saya nak sambung lagi kat rumah ni. Tuan-tuan, ikut sampai habis. Dengan witir-witir pun tak apa. Sebab balik boleh buat tak lagi? Boleh buat tak lagi solat sunat? Boleh buat. Boleh buat. Cuma jangan ulang witir balik. Itu je. Balik tuan-tuan nak tambah lagi 36, silakan. Tapi rugi kalau tak ikut imam sampai habis. Sebab ada hadis khas, hatta yansarif al-imam. Salat sampai imam beransur pulang. Kalau ulama' dulu kata beransur pulang ni maksudnya start enjin kereta, imam balik baru kita balik. Tapi kita anggaplah imam bagi salam. InsyaAllah kita ikut sampai habis. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, lemah daripada diri saya sendiri, hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, tergurih hati, minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.